kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rakan-rakan FB, peminat-peminat ilmu, semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi saya bersiaran dalam FB saya, dan tajuk kita pada malam ini ialah jodoh. Semalam saya bersiaran dengan tajuk pergolakan rumah tangga. Malam ni saya akan memfokuskan tentang jodoh. Saya akan highlightkan isu kita lebih fokus kepada seseorang itu bila dia berkahwin, persoalannya bagaimana dia mendapatkan jodohnya. Itu persoalan. Bagaimana dia mendapatkan jodohnya. Saya percaya rakan-rakan FB, ada kawan-kawan saya, ada anak murid, ada yang sering mengikuti program ilmu yang saya sampaikan. Saya percaya bagi yang dah berkahwin ni, ada yang mengikuti, yang belum berkahwin pun ada, yang sudah berkahwin pun ada, yang bercucu pun ada, yang anak amai pun ada, yang isteri dua pun ada. Saya percaya bahawa jodoh saudara-saudari kadang-kadang tidak dirancang. Dulu masa sekolah kena yang orang lain. Bila menikah, nikah orang lain. Kadang-kadang ada yang jodohnya putih cinta tengah jalan. Tapi orang kata apa, dia nak bertemu juga. Pasangan dia yang cinta dulu ni menikah orang lain. Nak jadi cerita, jodohnya putih tengah jalan, mati. Maka bekas teman lelakinya, pemang-pemang tengok, ambil balik. Jadi itulah jodoh kita. Tapi selalu kita dengar ajal, maut, jodoh, pertemuan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita rancanglah, kadang-kadang kalau Allah Taala tak izin, dia tak jadi. Jadi pada malam ni saya nak highlight beberapa perkara berkaitan dengan jodoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara-saudari sekalian. Yang pertama sekali yang saya nak highlight, isu yang pertama, siapa yang ada pen tulis, siapa nak tulis dalam telefon dia pun sila. Yang pertama isu ialah Cina buta. Isu yang pertama ialah Cina buta. Jodoh Cina buta. Kesian kat Cina. Orang Melayu menikah, tiba-tiba Cina yang dibutakan. Mesti dia ada sejarah dia. Kalau tidak, takkan nak disebut begitu. Okey, Cina buta. Cina buta ini maksud dia seseorang lelaki, seorang lelaki itu dia berkahwin dengan seorang perempuan yang ditalak 3. Satu orang lelaki dia berkahwin, dia menikah dengan seorang perempuan yang ditalak 3. Tapi perkahwinannya itu ada tujuan. Tujuan apa? Untuk membolehkan perempuan yang ditalak 3 itu, setelah dikahwininya, membolehkan perempuan itu dikahwini semula oleh suami yang telah menceraikannya dengan talak 3. Itu orang panggil Cina buta. Jadi siapa Cina buta tu? Iaitu suami yang kedua tu. Suami yang kedua yang telah berkahwin dengan perempuan yang diceraikan dengan talak 3. Dia kahwin tu bukan saja-saja, tapi dia ada tujuan. Tujuan dia, selepas berkahwin, dia nak cerai perempuan tu untuk membolehkan perempuan itu berkahwin dengan bekas suaminya yang telah menceraikannya dengan talak 3. Di dalam Islam, seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3, ni talak bain kubra ni, suaminya tidak ada hak untuk merujuknya semula. Sebab talak 3. Tak boleh rujuk semula. Satu. Dan yang kedua, suaminya itu tidak boleh suaminya itu tidak boleh
berkahwin. Rojok dah tak boleh. Tidak boleh berkahwin dengannya semula. Melainkan dengan syarat yang ketat. Melainkan dengan syarat yang ketat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, perempuan yang dicerai dengan talak 3 itu mesti beriddah sehingga habis iddahnya. Maka iddah perempuan ni dia tengok pada keadaan dirinya. Adakah dia masih didatangi haid ataupun sudah putih haid atau mengandung. Tengok pada keadaan. Kalau dia perempuan yang masih didatangi haid, maka iddahnya akan berakhir dengan 3 kali suci. Kalau perempuan ini telah putih haid atau belum datang haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jika perempuan ini hamil, maka iddahnya ialah melahirkan anak yang dikandung itu. Itu syarat yang pertama. Dia mesti beriddah dan menghabiskan iddahnya. Untuk membolehkan dia berkahwin semula dengan suami yang telah menceraikan dengan talak 3. Syarat yang kedua, setelah perempuan itu menghabiskan iddah dia, syarat yang kedua, dia hendaklah berkahwin dengan lelaki yang lain terlebih dahulu. Lelaki yang lain terlebih dahulu. Itu syarat yang kedua. Telah habis dah. Syarat yang ketiga, dia hendaklah disetubuhi atau dilakukan hubungan jenis dengan suami yang baru itu. Itu syarat yang ketiga. Okey. Dan syarat yang keempat, suami yang mengahwininya itu menceraikan dia. Menceraikan dia. Syarat yang kelima, dia beriddah dengan perceraian daripada suami yang baru itu. Itu syarat yang kelima. Yang keenam, dia menghabiskan iddah. Barulah bekas suami yang telah menceraikan talak 3 itu boleh mengahwininya semula. Itu syarat dia ketat. Okey. Sekiranya perempuan itu yang diceraikan oleh suaminya dengan talak 3 dikahwini oleh lelaki baru, lelaki yang kedua, tanpa perancangan untuk menceraikannya, bagi membolehkan dia berkahwin dengan bekas suami. Tiba-tiba berlaku perceraian. Ini kita tak sebut sebagai cina buta, sebab dia tak ada perancangan. Dia kahwin-kahwin, tiba-tiba tidak ada kesesuaian, maka dia pun menceraikan. Ini tidak dipanggil cina buta, sebab dia bukan berkahwin bertujuan untuk menceraikan, tapi tak sebenar-benar itu pasal bercerai. Ini bukan cina buta. Yang cina buta ni ialah lelaki itu memang dia tujuan dia berkahwin tu memang nak bagi halai dengan bekas suami pada perempuan itu. Dia buat semua syarat-syarat tadi. Cina buta ni dia buat semua. Dia bila perempuan itu menghabiskan iddah daripada suami yang pertama, maka dia berkahwin. Pada kahwin dia bersetubuh. Lepas bersetubuh dia bercerai. Tak kira lah bercerai serta-merta ke ataupun. Biasanya cina buta dia tak tunggu lama, dia cerai. Lepas bercerai, maka perempuan itu menghabiskan iddah daripada suami yang kedua. Lepas habis iddah, maka suami yang pertama tu datang mengahwininya semula. Jadi perkahwinan yang bertujuan untuk membolehkan suami yang pertama mengambil semula isteri itu dengan perkahwinan yang baru, itulah yang dinamakan cina buta. Cina buta ni tuan-tuan tak usah duk selak kitab lah, tak akan jumpa istilah tu. Di dalam kitab dia panggil perkahwinan cina buta ni dia panggil nikah tahlil. Tahlil, ta ha lam ya lam, tahlil, bukan tahlil. Tahlil tu orang mati itu ha simpul ni hak. Kalau orang Melayu panggil hak kecil, hak kecil. Ta ha lam ya lam, nikah tahlil. Nikah tahlil ni iaitu perkahwinan bertujuan untuk menghalalkan isteri yang dikahwin itu dengan suami yang pertama yang telah menceraikan dengan cina buta. Maka dalam istilah Arabnya, cina buta itu dia panggil muhallil. Muhallil. Suami yang duk gila talak tu dia panggil muhallalah.
muhallalah. Jadi perkahwinan yang sengaja ni dengan tujuan untuk membolehkan bekas suami ambil balik, dia panggil nikah tahlil, maka hukum perkahwinan seperti ini adalah makruh. Nikah tu sah, tapi hukumnya adalah makruh. Dan sengaja nak menceraikan itu pula Rasulullah tak suka. Sehingga dalam satu hadis disebut la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalah. Rasulullah mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat muhallil dan muhallalah. Muhallil itu Cina buta, muhallalah itu suami yang telah menceraikan dengan talak 3. Dua-dua kena kutuk. Kebiasaannya Cina buta ni, lelaki yang bertindak sebagai Cina buta ni, kebiasaannya dia disuruh oleh suami yang telah menceraikan isteri dengan talak 3. Suruh tu sekarang suruh di atas dasar minta kesian belah. Kadang-kadang dia mengenakan sedikit upahan. Sebab tu lelaki Cina buta dia tiada ambil upah dia. Mengenakan sedikit upahan, maka dia pun berkahwin. Perkahwinan itu adalah sah, tetapi makruh. Sebab sesiapa yang daripada awal berkahwin dengan tujuan untuk menceraikan isterinya, maka perkahwinan itu makruh. Jadi perkahwinan Cina buta ni memang dia bertujuan untuk menceraikan, maka perkahwinan itu adalah makruh, tapi adalah sah. Tapi dengan syarat tu, perempuan tu nak boleh patah balik kepada bekas suami dia tu, dia kena selepas berkahwin dengan isteri baru, suami baru, dia mesti melakukan hubungan jenis. Kalau tidak melakukan hubungan jenis, suami itu cerai dia, habis dah. Bekas suami tetap tak boleh mengahwin dengan dia semula. Itu syarat yang ketat di dalam hukum syarak. Itu isu yang pertama, iaitu jodoh seseorang itu, ini dia panggil jodoh sementara dengan Cina buta ni. Kadang-kadang kawan nak tolong. Kadang-kadang itulah biasa upah. Ambil hak lelaki tak upah sedikit. Okay. Tetapi satu isu, kadang-kadang Cina buta ni asalnya tujuan untuk mencerai. Untuk menceraikan isteri dia dikahwini itu, untuk membolehkan dia berkahwin dengan bekas suami. Biasanya jadi begitu Cina buta ni. Jadi dia bercerai itu perkahwinan itu makruh. Tapi ada juga 1-2 kes selepas suami baru tu mengahwini perempuan yang diceraikan dengan talak 3 oleh suami yang pertama, dia rasa nikmat perkahwinan apa semua, tiba-tiba dia tak mau cerai. Ada kes yang macam ni, dia tak mau cerai. Bekas suami itu duk pujuk, bila nak cerai duit aku bagi dah. Kadang-kadang sehingga dia kata, ambil balik dia, aku tak mau cerai. Ni beda bini aku. Kadang-kadang beda pun kata kepada suami baru dia, "Saya cerai apa? Duk ngabang sonok ni." Hak lama cengeng bubuh orang talak 3 tu. Kadang-kadang dia jadi begitu. Artinya Cina tu tak jadi buta, dia celek balik. Lebih kurang tu. Jadi kalau dalam keadaan dia kahwin dengan tujuan untuk mencerai, tiba-tiba dia batal hasrat untuk cerai, maka perkahwinan yang dihukum makruh tadi tidak lagi jadi makruh. Itu isu yang pertama saya nak highlight pada malam ini. Dulu-dulu memang banyak kes-kes yang seperti ini. Sekarang ni jarang dengar, tapi masih ada lah. Dulu-dulu memang sangat banyak. Barangkali kerana suami-suami sudah terdidik kot, dia nak cerai isteri, dia banyak dan berhati-hati. Tapi masih ada lagi yang nak cerai talak 3. Itu isu yang pertama, berkaitan dengan jodoh. Ingat rakan-rakan FB, penonton-penonton, peminat-peminat ilmu malam ni, tajuk kita jodoh. Ini jodoh Cina buta. Okey. Yang kedua, jodoh. Mencari jodoh melalui agensi. Dulu saya belegak kat Lestak, tapi lah tak ada lah kan. Saya lalu kat Pekarabu tu, dia ada satu kedai, dia tulis agensi mencari jodoh. Contoh begitu. Kadang-kadang diiklan dalam surat khabar. Zaman sekarang boleh iklan dalam Facebook. Boleh. Persoalan dia, mendapatkan jodoh melalui agensi. Agensi ni kadang-kadang dia
Dulu memang saya duk ikuti, ada terpampang iklan kecil di Pekarabu tu. Dah tak ada lah. Ni zaman saya muda-muda dulu ni. Juga lihat dalam Surat Abang pun dah. Dalam berita harian, mingguan kota, dia ingat lagi lah. Ada sudut kecil, agensi mencari jodoh. Dinyatakanlah nak jodoh macam mana. Tulis surat mail kepada Surat Abang tu. Nanti dia serta akan diketemukan. Hantar gambar mail skepin. Lebih kurang tu. Persoalan dia, apa hukum mencari jodoh melalui agensi mencari jodoh? Itu persoalan dia. Apa hukum? Boleh ke tak boleh? Persoalan dia. Yang pertama saya nak contoh hakikat agensi ini. Agensi mencari jodoh ni dia bermotif mencari keuntungan dan menjana pendapatan. Agensi ni. Agensi mencari keuntungan dan menjana pendapatan. Dengan perkataan yang mudah, agensi itu dia adalah agensi perniagaan. Agensi mencari jodoh ni. Maka dalam isu ni dia ada dua perbahasan hukum. Dalam isu mencari jodoh melalui agensi ni dia ada dua perbahasan hukum. Yang pertama, hukum mencari pendapatan melalui perkhidmatan mencari jodoh. Hukum yang pertama tu, orang yang daftar agensi tu, orang yang menega dengan agensi mencari jodoh tu, hukum dia tu apa dia? Boleh ke tak boleh? Halal ke? Haram ke? Makruh ke? Tu yang pertama. Yang kedua, hukum mendapatkan khidmat agensi mencari jodoh. Jadi ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang pertama iaitu orang menega tu lah. Orang yang buka agensi tu. Hukum dia apa? Yang kedua, orang yang mendapatkan khidmat jodoh melalui agensi tu. Hukum dia apa? Boleh ke tak boleh? Okey, jadi saya jawablah kepada tuan semua. Perkhidmatan mencari jodoh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkhidmatan mencari jodoh mana agensi itulah. Dia tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab dia konsep tolong. Tapi kena bayar upah lah dia berkonsep perniagaan. Sebenarnya perkhidmatan tu merupakan terjemahan kepada konsep menolong saudara yang memerlukan. Individu yang mendapatkan perkhidmatan ini sama ada dia lelaki dan boleh jadi juga perempuan. Mana dia membekalkan biodata diri dia kepada agensi itu, tapi rahsia lah. Dia cerita tentu nama saya Fadilah contoh. Duduk Sungai Korok, umur sekian. Dia beri gambar. Kerja sekian. Lepas itu agensi tanya dia, Fadilah ni nak suruh saya cari jodoh macam mana? Lagu mana? Saya nak lelaki-lelaki kulit cerah sebab saya hitam lah. Contoh. Kerja saya tak kisah, saya akan mendapatkan yang halal. Janganlah berumur sangat. Saya ada dalam 28 lah kalau boleh. Hak nak jadi suami saya pun around 20-an ataupun awal 30-an. Okey lah. Begitulah lebih-lebih kurang. Sama lah dengan laki-laki pun dia kadang-kadang nak cari orang perempuan tak erti. Dia pergi agensi tu, dia kata, saya nama Rozali. Jadi saya nak minta perkhidmatan agensi ni lah untuk mendapatkan jodoh saya. Saya duduk di Kuala Nerang. Dia bang siap. Saya kerja sendiri. Duduk tebak roti canai. Agensi itu sebutkan ciri-ciri calon isteri yang dikenal lagi. Kulit sewa matang. Tidak tinggi, tidak rendah. Lebih kurang tu. Kalau boleh, saya nak letak belakang orang kampung. Orang bukan, dia tak mau. Begitulah. Dia punya ciri-ciri dia tu. Nanti agensi akan lihatlah kesesuaian. Lepas tu dia akan kontak. Okey. Jadi dengan membekalkan biodata diri kepada agensi yang terlibat, maka orang yang harap jodoh tu, dia sentiasa mengharapkan agensi tersebut dapat mengusahakan jodoh untuknya. Jika bertemu jodoh yang dicari, maka dia bersedia untuk membayar sejumlah bayaran yang telah dipersetujui bersama. Mana perkhidmatan? Okey. Macam kadang-kadang orang suruh kawan tu pergi Minang ni bagi duit sikit. Duit apa ni? Mahal susah. Payah bagi duit minyak sikit 200. Lebih kurang tu lah. Jadi setelah jodoh yang dicari berhasil dan berakhir dengan perkahwinan, maka kedua-dua pihak mendapat faedah.
Siapa kedua pihak tu? Iaitu agensi dan juga orang yang berkahwin. Agensi dia mendapat faedah iaitu menjana pendapatan. Manakala pihak yang mendapatkan khidmat agensi tu, dia mendapat jodoh. Dia mendapat jodoh. Jadi persoalan dia, boleh tak boleh seseorang itu dia nak mendapatkan jodohnya melalui perkhidmatan agensi mencari jodoh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Tetapi dia terikat dengan akhlak. Macam kerahsiaan biodata itu contoh macam ni lah. Kalau dah kahwin semua, maka agensi itu kena tutup fail lah. Kena tutup fail. Lebih kurang tu. Dan jangan cerita keburukan. Dan satu lagi, bila kawan dia kahwin, jangan cerita, ni dia ni, tak payah. Dia ada batas-batas sempadan yang mesti dijaga. Siapa nak jaga? Agensi itu kena jaga. Dan juga macam pencari jodoh pun, kalau dia ditemukan jodoh oleh agensi, kalau dia tak setuju, sudah tutup fail. Jangan duk maki pula muka macam ni, hang cakap tak cukup. Dia ada adab dan tata susila dah. Itu isu yang kedua, mendapatkan jodoh melalui perkhidmatan agensi. Isu yang ketiga saya nak highlight pada malam ni ialah jodoh melalui media sosial. Jodoh melalui media sosial. WhatsApp. WhatsApp. Orang Kedah panggil WhatsApp lah senang. Melalui WhatsApp dan Facebook. Instagram dan macam-macam. Yang media sosial ni. Bertemu jodoh melalui media sosial adalah cara yang paling terkini. Hak agensi itu orang pelan-pelan lupa dah. Bertemu jodoh melalui media sosial adalah cara yang terkini yang membuahkan kejayaan buat sesetengah pasangan. Bukan semua, buat sesetengah pasangan. Ini tanya saya. Bukan saya jodoh dapat media sosial. Tanya saya. Saya banyak berurusan dengan pasangan-pasangan ni lah. Bila mereka main pasangan saya tanya lah. Saya ni otak orang tua, tanya budak-budak biasalah. Mereka tu pangkat anak saya. Saya tanya, yang jumpa bini yang dia mana? Bini dah ada depan. Yang jumpa bini yang dia mana? Ham kawan? Tak. Itu kawan dalam Facebook. Berapa lama bukan? 5 tahun. Akhirnya jumpa duk main dalam Facebook tu lah. Okey. Jadi persoalan dia bertemu jodoh melalui media sosial adalah cara yang terkini. Facebook, WhatsApp dan seumpamanya. Melalui WhatsApp dan Facebook contohnya, pertemuan boleh berlaku. Pertemuan boleh berlaku dan akhirnya membawa kepada jenjang perkahwinan ataupun ikatan perkahwinan. Pada hemat saya, pada pandangan saya, tiada salahnya mencari jodoh melalui media sosial. Tapi dengan syarat, dengan syarat. Tidak salah mendapat jodoh melalui media sosial, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Iaitu jangan menyimpang dari syariat Islam. Syaratnya jangan menyimpang daripada syariat Islam dan adab-adab Islam. Kalau menyimpang daripada syariat Islam dan adab-adabnya, maka jadi haram balik. Okey. Jika jodoh perkahwinan diatur melalui media sosial, kalau dia nak atur jodoh pertemuan itu melalui media sosial, dia ada adab-adab yang wajib diikuti. Maka di antara adab-adab yang wajib dipatuhi, diikuti ialah di antaranya, artinya saya tak beritahu semua. Sebut sebahagian. Dia buat 3 dia ni. Buat 1. Adab yang pertama. Dalam media sosial ni dia boleh papar wajah, muka kan. Kemudian dalam media sosial ni juga di samping tunjuk gambar, boleh juga type lah biodata, hobi, kerja, tempat tinggal, aset, latar belakang keluarga dan seumpamanya. Jadi adab dia nak bertemu jodoh dalam media sosial ni, yang pertama, tidak memaparkan gambar yang mendedahkan aurat, terutamanya wanita. Orang lelaki-lelaki jarang lah kan, dia tunjuk elok semua. Terutamanya wanita. Aurat yang mudah didedah perempuan, rambut lah. Jadi dalam media sosial jangan sesekali menunjukkan gambar yang mendedahkan aurat, terutamanya wanita.
Dan juga jangan menunjukkan dalam media sosial tu gambar yang tak senonoh. Walaupun dia pakai kain kelumur elok, pakai jubah, gambar tak senonoh. Dia buat tu. Tak senonoh. Duk jelan lidah. Ataupun gambar yang tergedik-gedik. Gambar tergedik-gedik. Tak senonoh lah. Jangan begitu. Dan gambar yang tidak bersesuaian. Walaupun dia menutup aurat dan semuanya, tapi hantar gambar dalam Facebook tu, gambar duk atas kaki, lelak tu. Walaupun dia seorang-seorang, tak sesuai. Tu kena ingat. Sebab dia tidak beradab. Yang kedua, adab yang kedua, kalau nak mencari jodoh dalam media sosial ni, ialah, ingat ni saya nak pesan ni, hanya sekadar berkenalan. Hanya sekadar berkenalan lah. Nak tahu nama apa? Hamidah, Fadilah, Khursiah, lebih kurang tu. Naimah, lebih kurang tu. Sekadar berkenalan untuk mengetahui sedikit latar belakang yang perlu. Jangan lebih-lebih. Sekadar latar belakang yang perlu sahaja. Nama, duduk di mana, anak siapa, kerja apa, itu lebih-lebih kurang. Jangan tanya lebih-lebih. Suka cicah belajar tak? Lagi apa nama? Jangan lejak-lejak. Yang perlu-perlu untuk mengenali. Kemudian, kalau apa hati, terus masuk meminang. Jika lelaki. Atau menerima pinangan. Atau menolaknya jika perempuan. Minang dalam media sosial tu, ataupun terus pergi rumah dah. Pergi sendiri ataupun hantar wakil. Terima pula. Terima sendiri. Sebaiknya melalui ibu bapa ataupun waris. Itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga dalam media sosial ni, bertemu jodoh. Jangan bersembang perkara-perkara yang mengarut dan tiada kaitan dengan tujuan perkahwinan. Sebab dia tujuan nak cari jodoh kan, tak sembang. Sebab tu saya, cara peribadi, kalau berkawan sampai 3-4 tahun tu, itu merapu tu. Tak betul tu. Sekadar untuk mengenali sampai 3-4 tahun tak betul lah. Sekadar sikit-sikit lah. Dia tahu letak belakang, ada kesesuaian, masuk minang. Setelah masuk minang, kawan tu setuju, terima. Lepas itu melangsungkan perkahwinan. Itu isu yang terkini. Dalam statistik, saya ni patutnya kena buat apa nama statistik, tapi saya pun tak ada masa. Tak ada masa sibuk. Patut kena buat tu sebelum pencen tu, kita boleh tunjuk lah berapa orang yang bertemu jodoh. Buat kajian melalui media sosial. Tapi ada. Sebab saya berjumpa banyak ada orang yang bertemu jodoh melalui media sosial. Dan bahagia tu. Tu. Baik. Itu isu yang ke-3. Isu yang keempat. Berkahwin dengan gadis pilihan ibu bapa. Tapi tak apa nak mau. Ni seorang pemuda, dia berkahwin dengan gadis pilihan ibu bapa dah, tapi hakikatnya dia tak mau. Tujuan dia berkahwin tu, dia orang panggil apa? Nak jaga hati ibu bapa. Dia nak jaga hati ibu bapa. Jadi kita nak kata apa hak jenis ni? Seorang pemuda berkahwin dengan gadis pilihan ibu bapa. Bukan dengan kehendak dan kerelaannya, tetapi semata-mata nak jaga hati ibu bapa. Takut ibu bapa kecil hati. Dia pun kahwin juga. Kalau tuan-tuan yang duk ikuti program malam ni nak komen apa? Nak lawan ke? Nak ikut? Okey, ni saya jawab. Kalaulah seorang lelaki-lelaki ni, pemuda ni, dia belum ada lagi calon pilihan sendiri. Tiba-tiba ibu bapa dah jumpa. Dia tak ada lagi. Ni komen saya lah. Pak dia kata, Mak Sofian, ayah kenal dengan budak Kuala Kedah tu. Tulang pula, pak dia kawan ayah. Nama Nuaini. Tengok ke rupa tu, ayah kenal lah. Tengok kelaku kelayak pun, bagus ayah kenal lah. Mak hang pun kenal. Jadi ayah cadang nak pergi nikah dengan hang. Tulang pula ayah dia kawan ayah. Jadi lagi rapat hubungan ayah dengan ayah dia. Hampa jadi lelaki bini. Seronok lah. Jadi ayah nak pergi menikah lah.
Jadi budak Mak Sofian ni saya punya jawapan, kalau dia belum ada calon, dia zero, kosong. Kalau dia belum ada calon, maka nasihat saya kepada pemuda seperti ini, eloklah menerima pilihan ibu bapa. Pasal apa? Kerana kebiasaannya ibu bapa tak silap pilih. Dia akan pilih calon isteri yang tidak akan menyusahkan anak dia, bahkan akan membahagiakan anak dia. Biasanya begitulah. Bukan kata semua, tapi kebiasaannya ibu bapa tak silap pilih. Mereka makan garam dulu daripada anak. Lepas tu mereka kena darah tinggi dulu. Okey. Sebaliknya, ibu bapa ni mereka menginginkan kebahagiaan anak dan menantu melalui pilihan tersebut. Kerana apa? Kerana pilihan ibu bapa ni biasanya cermat dan berhati-hati. Bukan macam anak muda jumpa Syabdana, jumpa di JT kalau kena diheret begitu. Ibu bapa dia tapih dulu. Kebiasaannya. Selain mereka menyelidik latar belakang bakal menantu, mereka juga menyelidik latar belakang keluarga gadis tersebut, terutama ibu bapanya. Dia tak tekat nak jadi menantu segak, keturunan dia lagu mana tak tahu lagi. Mereka selidik semua. Itu ibu bapa. Okey. Kalau jika sebaliknya mereka akan mencari gadis yang lain pula. Mana kalau mereka selit-selit tak puas hati, ibu bapa tak akan marah dengan budak tu. Mereka akan usaha cari yang lain pula. Okey. Jadi kalau anak tadi ni, pemuda tadi, dia tak ada markah lagi. Orang nak panggil markah lah. Tak ada buah hati lagi. Payahlah pilihan ibu bapa. Kerana apa? Seorang anak yang merelakan dan bersetuju untuk berkahwin dengan gadis pilihan ibu bapa adalah anak itu dijenamakan sebagai anak yang soleh, yang sentiasa mengharapkan keredaan ibu bapa. Ini bagus. Itu kalau dia belum ada markah. Okey. Sebaliknya, jika pemuda itu sudah ada calon isteri, ada kawan di UUM, UiTM, Unisyam, kawan. Kalau dia sudah ada calon isteri dan ibu bapa juga turut mempunyai calon isteri untuknya, jadi accident itu, ibu bapa pun jumpa dah, dia pun jumpa dah. Maka macam mana cara nak menyelesaikan? Cara nak menyelesaikan, jika dia tidak keberatan untuk melupakan calon isteri pilihannya, eloklah dia memilih untuk berkahwin dengan calon isteri pilihan ibu bapanya. Soal markah dia perah itu cerita lain. Sebab tak kahwin ni tak apa, dia bukan bercerai. Kalau kahwin dah baru bercerai. Ini orang panggil putih hubungan. Maka yang kedua ni, kalau anak muda ni dah ada calon pilihan, mak pak dia buat ada pilihan, macam mana cara nak selesai? Kalau dia tak keberatan untuk melupakan calon pilihannya sendiri, jika dia tidak keberatan, dia merasakan bahawa pilihan ibu bapanya yang lebih baik, maka putuslah hubungan dengan calon pilihannya sendiri. Nikahlah dengan calon pilihan ibu bapa. Pasal apa? Pasal apa? Kerana tujuan dia buat demikian adalah untuk menggembirakan ibu bapa serta mendapat restu mereka. Nak bagi upak gembira. Setelah berkahwin, dia hendaklah berusaha menjalin hubungan yang baik dengan isterinya supaya rumah tangga yang dibina menemui kebahagiaan, walaupun dia tak kenal sebelum tu. Itu yang kedua lah. Yang pertama ni dia tak ada apa, terima tu lah, mak pak dia cari. Yang kedua, dia dah ada. Kalau dia tak keberatan melupakan mereka dia, nikah dengan hak mak pak dia cari. Yang tiga, jika dia keberatan untuk berkahwin dengan calon pilihan ibu bapanya, kerana dia ada kawan lama dah dengan hak pilihan dia ni, maka jalan yang terbaik hendaklah dia berunding dengan ibu bapanya secara baik. Dia kena berunding dengan ibu bapa secara baik. Nyatakan secara baik sebab-sebab kenapa dia tidak mau berkahwin dengan gadis pilihan ibu bapanya. Ceritalah, ayah saya nanyalah kawan ni, kawan dia lama 4 tahun ayah di Universiti Islam Antarabangsa ni, tiba-tiba putih ke tu. Dulu ada orang ajak dia dah, dia nak kat saya. Cerita cara elok-elok. InsyaAllah ibu bapa boleh menerima keputusan anak tersebut.
Demand yang keempat, jika ibu bapa berkeras juga, tak boleh. Hang kena dengar kata aku. Aku belah hang besar. Aku cari jodoh hang tak mau no. Aku dulu pun menikah tak orang hang cari bagi. Pak lebih keras. Jika ibu bapa tetap berkeras supaya dia mengahwini gadis pilihan mereka, maka dengan menerima keputusan ibu bapa itu adalah yang paling baik. Kerana menjaga hati ibu bapa dan menyukakan mereka. Pasal apa? Sesungguhnya, ni saya punya kata kunci. Sesungguhnya, isteri itu berapa pun boleh dicari. Ibu bapa tiada galang ganti. Isteri ni berapa pun boleh cari. Tapi ibu bapa tiada galang ganti. Tapi dalam konteks ni, kebiasaannya ibu bapa, orang Kedah kata, tikam turut lah. Tiada masalah. Adalah dalam seorang dua kes terpencil. Banyakkan ibu bapa, kalau ibu bapa lah lagi senang, dia tanya lah. Sebelum dia masuk Penang, ni apa nama Mak Lazim? Ada apa ya? Yang ada kawan ni, zaman lah. Ada ya. Berapa tahun dah berkawan? Dalam 6 bulan. Budak mana? Budak Changlun. Mengaji mana? UGM. Aku suruh hang mengaji, pergi mengaji yang nak pergi cari bini. Dah cari siap mudah ayah tak kena cari rata kampung. Ayah dia pakai tikam turut lah. Tapi dia pergi siasat dulu lah. Itu isu yang keberapa ni? Saya pun lupa lah. Isu yang pertama tadi iaitu apa nama Cina buta, yang kedua agensi mencari jodoh, yang ketiga perkahwinan jodoh melalui media sosial, yang keempat ni yang keempat iaitu pilihan ibu bapa. Isu yang kelima pasangan perbezaan umur yang terlalu jauh. Saya contoh malam ni iaitu seorang pemuda umur 20-an berkahwin dengan seorang perempuan tua berumur 70-an. Orang muda, lelaki, pemuda umur 20-an berkahwin dengan perempuan umur 70-an. 60-an pun kau okey dah jauh. Jadi sesuai tak sesuai hukum syarak? Pemuda umur 20-an nikah dengan perempuan tua umur 70-an. Sesuai tak sesuai? Di segi hukum, kalau menepati dia punya rukun dan syarat adalah sah. Banyak dia buat begitu. Di segi hukum, orang lelaki umur 20-an nikah dengan perempuan tua umur 70-an, di segi hukum, kalau cukup dia punya rukun dan syarat, maka perkahwinan itu adalah sah. Tapi di segi kesesuaian, sesuai atau tak sesuai? Jawab mai. Saya nak tengok. Sesuai ke tak sesuai? Jawabnya mudah saja. Saya jawab. Jika pemuda berumur 20-an berkahwin dengan seorang perempuan tua berumur 70-an, perkahwinan mereka adalah sah. Tetapi hakikatnya, ini jawapan saya. Hakikatnya mereka bukan pasangan yang sesuai dan ideal. Walaupun perkahwinan mereka sah, tetapi perkahwinan mereka tidak ideal dan tidak sesuai. Oleh itu, amat tidak sesuai perkahwinan pasangan ini. Yang paling sesuai, pemuda itu berkahwin dengan perempuan dara yang sebaya. Pemuda itu berkahwin dengan perempuan dara yang sebaya dengannya atau lebih muda daripadanya. Itu sesuai pemuda itu. Perempuan tua itu pula lebih sesuai berkahwin dengan lelaki sebaya atau jarak umur dengannya tidak terlalu banyak. Kalau lelaki tadi dia nak kahwin dengan perempuan yang bisa berkahwin, tak apa. Tapi jarak umur jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ini jauh ni 20-an, 70-an. Walaupun perkahwinan susah, tidak sesuai. Di segi untuk mendapatkan zuriat, pakai dah lah. Kalau untuk menopause lah, tak dapat lah. Okey. Di segi sunat pilihan tu tak ada. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Nabi kata pada lelaki-lelaki teruna ni, pilihlah perempuan dara supaya kamu dapat bermain dengannya dan dia dapat bermain dengan kamu. Mana dapat sonok-sonok lah. Nikah orang tua lah, sonok tahu lah. Itu contoh dia. Tapi perkahwinan sah. Okey.
Ada dunia lah kalau kira dia saja nak buat seronok-seronok, boleh masuk dalam sahabat, boleh buh dalam Facebook, orang tengok, ui kemas dah ni. Kadang-kadang orang perempuan tu dia bangga umur 17-an boleh menikah dengan lelaki-lelaki muda. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki muda pun dia nak buat rekod, dia tahu, sangat senang nak boleh nikah orang tua. Jadi begitu. Perkara adalah sah. Itu yang kelima. Yang keenam, kita terbalikkan. Tadi lelaki muda kahwin dengan perempuan tua. Sekarang kita terbalikkan. Iaitu lelaki tua umur 70-an kahwin dengan perempuan muda umur 70-an. Ini isu yang keenam. Lelaki tua umur 70-an berkahwin dengan perempuan muda umur 20-an. Persoalannya, sesuai ke tak sesuai? Ini yang keenam. Sesuai ke tak sesuai? Maka jawabnya macam mak tadi jugalah, tak sesuai. Tapi perkahwinan sah selama mana ikut dia punya rukun dan syarat, maka sah. Perkahwinan lelaki berumur 70-an dengan gadis berumur 20-an tetap sah setelah dipenuhi dengan segala syarat dan sah nikah. Walau bagaimanapun mereka tidak sesuai menjadi suami isteri. Tak sesuai. Lelaki tua itu tidak sesuai mengawini gadis muda. Kerana kebiasaannya, nafsu kelamin lelaki semakin menurun dan semakin berkurangan apabila di mamah usia. Tidak mungkin dia dapat memuaskan nafsu seks isterinya yang terlalu muda pada kekerapan maksima seperti yang dikehendaki oleh pasangan muda. Tidak mustahil lama-kelamaan isteri muda itu akan menuntut cerai atau minta fasakh kerana tidak puas atau langsung tidak mendapat layanan kelamin daripada suaminya yang terlalu tua. Sepatutnya lelaki itu tua itu lebih sesuai berkahwin dengan perempuan yang sebaya dengan dia, yang jarak umur dia tak lari jauh lah. Kalau dia berasa nak muda sikit daripada dia, kalau umur dia 70-an menikah dengan orang perempuan 50-an tu, okey lah. Ataupun awal-awal 50-an, 47, 40-an tu, okey lah. Tapi kalau dia pun 70, menikah dengan anak dara umur 21, orang berat gelak pangkat anak dia, pangkat anak bongsu lah tu. Tu contoh. Tapi perkahwinan tetap sah. Kemudian yang terakhir, yang ke nombor tak kira tu masalah dia tu. Orang tadi nombor 1 Cina buta, nombor 2 agensi, nombor 3 perkahwinan media sosial, nombor 4 pilihan orang tua, nombor 5 pemuda kahwin dengan orang tua, nombor 6 orang tua menikah dengan pemudi. Itu anak dara. Nombor 6. Yang ketujuh ni habis untuk malam ini. Yang ketujuh ialah berkahwin dengan orang asing. Bukan makhluk asing, dengan orang asing. Ini isu jodoh. Berkahwin dengan orang asing. Tambah di Malaysia ni, Allahu Akbar. Di Malaysia ni banyak imigran ramai. Kita di Malaysia ni bukan kata di KM, tengok di Magong, di Jitera, buat sepedak Kuala Nerang, ada siapa. Kita akan tengok warga asing Bangladesh, Nepal, Indonesia, Thailand, India, China, awang hitam. Banyak ni di Malaysia. Persoalan yang ketujuh malam ni, belum saya nak tutup kuliah ni, ialah berkahwin dengan warga asing tapi menetap di Malaysia. Di Malaysia. Siapa dia orang Malaysia? Siapa warga asing? Kebiasaannya yang Malaysia tu perempuan. Yang warga asing tu adalah lelaki. Ada juga kes terpencil, warga asing tu perempuan, yang lelaki itu orang luar. Warga asing itu orang perempuan, lelaki itu orang Malaysia. Tapi kebanyakan warga asing itu adalah orang luar, lelaki, dan perempuan itu orang Malaysia. Banyakkan itulah. Okey, tanya saya. Saya ada pengalaman urus perkahwinan mereka ini. Okey. Jadi persoalan dia, apakah kebaikan? Apakah kebaikan dan apakah keburukan berkahwin dengan warga negara asing?
Apakah kebaikan dan apakah keburukan berkahwin dengan warga negara asing. Mana orang kita ni apa kebaikan dia? Kahwin dengan Indonesia. Kadang-kadang orang tanya faham ni kawan dia. Oi, ustaz ni kawan Indonesia. Oh, bisa ngomong Indonesia, cakap Indonesia. Kahwin dengan Bangladesh, dengan India. Jadi persoalan kita, kalau perkahwinan itu sah, tak apalah. Memenuhi rukun dan syarat. Tapi nak tanya apa kebaikan dan apa keburukan dia. Saya jawablah. Perkahwinan dengan warga asing ini adalah sah. Selagi mana mencukupi rukun nikah dan syarat-syarat sah nikah. Sahlah. Sungguh pun begitu, berkahwin dengan warga asing pasti ada baik dan buruknya. Berkahwin dengan warga asing pasti ada baik dan buruknya. Kebaikannya ialah satu. Ni. Kebaikannya ialah yang pertama sekali, rangkaian kekeluargaan semakin berkembang. Mau tak kembang, nikah dengan Arab, turunan, habis-habis tak ada apa dia duduk kelana. Bisan saya ada seorang duduk Mesir Arab. Pasal apa? Menantu saya orang Arab, berkembang. Walaupun tak pernah jumpa, boleh dalam video call pun jadi ya. Kadang-kadang, bisan saya orang Bangladesh. Keluarga berkembang. Kalau melepas nama perempuan pula, saya adik ipar saya Indonesia. Itu rangkaian keluarga tu dia berkembang. Itu kebaikan dia. Okay, orang Indonesia pun nanti dia akan tahu. Saya ada seorang ipar dari Kedah, duduk di Jitra, lebih kurang itu. Kalau siang pun kakak ipar saya orang Malaysia, ataupun abang ipar saya orang Malaysia. Jadi rangkaian keluarga tu dia berkembang. Itu kebaikan dia. Yang kedua, kebaikan kahwin dengan warga asing ini ialah kedua-dua pasangan dapat saling mempelajari dan membiasakan dengan adat dan budaya pasangan masing-masing. Ada satu kes berurusan dengan saya sangat terpegun dan terpesona. Kalau dia menentu di sini, saya minta maaf lah, tapi bukan saya nak mengata kat dia, saya nak cerita kata hebat kebaikan dia dapat tu. Ada ni yang saya urus rumah tengah depan ni. Bukan lepas kali dah sebab pengesahan nikah. Warga asing ni perempuan dari Indonesia. Perempuan dari Indonesia. Rakyat Malaysia ni pula lelaki berbangsa Cina memeluk Islam. Ni cerita betul ni. Saya berurusan dengan dia. Seronok agak jadi Tok Qadi ni. Lagu tu dia ada kemahiran. Dalam saya berurusan tu, lama-lama saya duk cakap apa semua tu. Tanya abang, tanya warga Malaysia Cina ni, dia cakap bahasa Melayu tak apa nak pasih. Dia telok-telok sikit. Bila saya tanya perempuan tu, gini, tanya lelaki-lelaki tak apa, muka perempuan tu, dia tanya balik suami dia. Suami dia tu warga Malaysia berbangsa Cina, memeluk Islam. Perempuan ni warga Indonesia. Saya tanya apa nama perempuan ni, kemudian dia jawab sini. Dia tanya suami dalam bahasa Cina. Tu yang saya kata kebaikan di sini. Saya tanya, belajar mana bahasa Cina? Kamu bukankah Indonesia? Ya, sudah berkahwin dengannya lama. Jadi kami ngomong Cina. Lebih kurang itulah. Jadi dia dapat mempelajari bahasa Cina. Itu kata kebaikan berkahwin dengan bahasa Cina. Boleh belajar budaya, bahasa, adat resam, lagi makanan dan macam-macam. Itu kebaikan dia. Kemudian keburukan dia. Keburukan berkahwin dengan warga asing. Buruk tu kan bawa kepada lingkup dah. Maknanya cerita rugi sikit. Apa keburukannya ialah yang pertama sekali, seseorang yang berkahwin dengan warga asing itu dia akan berenggang dengan ahli keluarga. Jika pasangannya membawanya pulang menetap di negaranya. Tak payah. Ada kes yang saya duk kondak ni pun ada juga. Nikah dengan Arab. Saya tanya, ni kalau kahwin dengan dia ni, kamu suka? Kami kenalan Ustaz. Ni kalau dah kahwin, dia bawa balik Arab, macam mana? Ikut. Ni kamu kerja dengan kerjaan ni, macam mana? Letak jawatan. Tak sayang lah. Oh, sayang suami dia belajar jawatan. Lebih kurang. Jadi, keburukan dia, tak apalah dia ikut suami dia, tapi dia akan berenggang dengan keluarganya di sini. Kalau dia orang Kuala Kedah,
dia pergi menikah dengan orang apa Senegal. Suami dia bawa pergi, dia ikut pergi. Maka dia bangga dengan apa dia nak balik main bila tak tahu. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun. Tengok pada keadaan, tapi dia bangga. Dia tak apa Ustaz, bangga pun kami boleh buat video call. Ikut sekarang. Cuma saya nak abang kata, dia bangga dengan adik-beradik. Yang kedua, keburukan dia ialah kemungkinan juga seseorang isteri akan diceraikan oleh suaminya, warga asing tu, kerana suaminya tidak mahu membawanya pulang ke negara asalnya. Dia main cari makan di sini, bila nak balik dia cerai. Ini pun saya jumpa banyak orang dia. Bila nak balik, cerai. Kadang-kadang dia bawa balik isteri dia tak mahu. Akhirnya berlaku perceraian. Itu pun keburukan juga. Bila berlaku perceraian ni, bayangkan tuan-tuan dan perempuan dapat anak dia tak balik. Katalah Bangladesh ni dia balik pergi sana. Anak tinggal di sini apa semua. Dia balik tu dia tak main dah. Dia tak main lah. Esok maka anak-anak dia pun putih hubungan dengan pak dia apa semua. Itu kita keburukan tu. Keburukan yang ketiga ialah isteri tidak mahu mengikut suami. Warga asing tadi. Tidak mahu mengikut suami pulang ke negara asal. Lalu dia pun minta cerai atau menuntut fasakh. Dia menikah kadang-kadang sampai. Kadang-kadang suami itu tak mau pulang. Tapi dia terikat dengan immigration. Immigration dia bagi visa kerja. Habis visa kerja kena balik. Maka suami itu ajak balik. Isteri dia tak mau. Tak mau. 2-4 tahun. Oh tak mau. Tak bolehlah kamu isteri saya. Dia tetap ceraikan. Minta cerai. Lain-lain cerai. Itu keburukan dia. Yang keempat, jika berlaku perceraian. Anak-anak terpisah dengan salah seorang daripada 2 orang tua mereka. Iaitu ibu dan bapa. Dan sukar bagi anak-anak berhubungan secara kerap dengan ibu atau bapa kerana salah seorang daripada mereka terpisah jauh oleh sepadan negara. Kalau dalam konteks Malaysia, anak-anak mak pak bercerai, katalah pak orang Pahang, mak orang Kedah. Cerai-cerai anak duduk di Kedah. Dia boleh pergi cari pak dia Pahang, dia naik bas. Pergi boleh. Dia naik bas, naik ATS sampai di Kuala Lumpur, betul. Naik bas pula pergi Pahang, boleh. Tapi kalau pak orang Bangladesh, pak orang Senegal, nak boleh cari payah lah. Itu dia panggil keburukan dia. Jadi itu isu yang saya highlight pada malam ini 7 berkaitan dengan jodoh yang memang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi semalam saya tunjuk dalam buku saya ni. Buku ni juga saya baca ni. Iaitu buku yang saya tulis bertajuk 100 Soalan Panas Perkahwinan. Dalam buku ni tajuk tu saja buku 100. Dalamnya ada 120. Itu teknik buku tajuk lah. Siapa yang berhasrat dapat ilmu yang saya nukilkan dalam buku ni, boleh mendapatkan buku ni di kedai buku. Biasanya di kedai buku ni, buku ni terbitan Galeri Ilmu. Boleh didapatkan di Popular Bookstore dan juga di Hasani Bookstore. Itu yang saya tahu lah. Mungkin ada di kedai-kedai buku yang lain. Itu pergi carilah. Okay, jadi semoga ilmu yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaatnya dan boleh menjadi pengajaran kepada kita bersama. Tajuk 7 perkara yang saya bahas ni mungkin ada kena-mengena dengan batang tubuh tuan-tuan ataupun adik-beradik kita, anak-anak kita dan seumpamanya, ataupun tak kena-mengena lagi dalam proses research, buat kajian. Boleh jadi nak jadi apa yang kita bincangkan pada malam ni. Jadi saya pun ampun maaf anda terkasar bahasa, silap komunikasi. InsyaAllah dalam siri-siri yang lain kita akan berjumpa lagi di laman maya ini dalam proses kita menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, memberkati ilmu yang kita ada dan meredai dan merahmati kehidupan seharian kita. Sehingga kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.